Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah tak kenal, maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anusha Sri Kartikesu. Saya bersekolah di SK Convent Infant Jesus 2 Melaka. Kod sekolah saya ialah MBB 2049. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul 13 Mei Sebelum dan Selepas. Judulnya mesti membuatkan anda semua tertanya-tanya kan? Apa yang terjadi pada 13 Mei? Saya akan mengupas buku ini yang menceritakan peristiwa detik hitam yang berlaku di negara kita. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini ialah sebuah hasil nukilan Perdana Menteri Malaysia yang pertama dan juga bapa kemerdekaan kita, iaitu Yang Tak Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Almarhum Tunku Abdul Rahman pernah menerbitkan buku ini yang kini diterbitkan semula oleh Utusan Publication and Distributors Senjan Berhad pada tahun 2007. Buku bersejarah ini mempunyai 195 halaman bercetak dan terdapat 23 bab. Buku ini dapat membuka minda dan memberikan gambaran tentang betapa pentingnya perpaduan dalam negara kita kepada generasi muda. Izinkan saya mengulas dan berkongsi serba sedikit tentang apa yang saya baca tentang peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Buku ini ditulis almarhum Tunku Abdul Rahman ketika beliau selesai menjalani pembedahan mata. Beliau tidak sangka bahawa impiannya untuk terus membangunkan negara sehingga mencapai kejayaan telah berkecai pada 13 Mei 1969 dalam bentuk rusuhan kaum di Bandar Kuala Lumpur yang aman. Suatu pergaduhan dan kekacauan yang tidak pernah berlaku seumpamanya dalam negara ini tercetus. Kalau kawan-kawan nak tahu, hari ini genap 54 tahun negara kita mengalami satu detik penting yang tersimpan rapi dalam lipatan sejarah, iaitu peristiwa berdarah rusuhan kaum. Buku ini membawa saya ke zaman berlakunya rusuhan kaum tersebut. Ramai orang yang terperangkap di tengah-tengah kekacauan dan rusuhan yang ngeri dan dahsyat itu, terutamanya mereka yang berada di panggung wayang, kedai makan dan tempat hiburan yang lain. Orang lelaki, perempuan, orang tua maupun kanak-kanak daripada semua kaum terpaksa lari mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri. Seramai 196 orang mati, 439 orang cedera dan seramai 9,143 orang ditahan. Rumah telah dibakar, harta benda dimusnahkan dan kereta dirosakkan. Seluruh ibu kota yang biasanya sibuk dan aman telah berada dalam kejamasan. Begitu dahsyat dan sukar untuk dibayangkan. Buku ini juga menyampaikan nilai-nilai murni yang boleh membimbing kita ke arah perpaduan antara kaum. Selepas merdeka dan setelah melalui detik-detik berdarah pada 31 Mei 1969, kita berjaya bangkit dan membina rakyat dan negara ini. Hasilnya, pada hari ini kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di pentas dunia bersama-sama dengan negara lain. Cuma pada pendapat saya ada sedikit kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Kekurangan tersebut ialah gambar foto yang terlalu sedikit dan ini membuatkan pembaca sukar untuk menggambarkan kejadian yang berlaku. Seharusnya diletakkan lebih lagi gambar-gambar kejadian yang berlaku sebelum, semasa dan selepas kejadian rusuhan kaum. Ini bertujuan supaya pembaca berasa seolah-olah turut sama berada semasa kejadian berlaku.
Akhir sekali ingin saya katakan bahawa buku ini memberikan pengajaran kepada kita semua, terutamanya generasi muda, bahawa segala kejayaan yang kita perolehi, termasuklah kebebasan dan kemerdekaan ini, bukanlah sesuatu yang tetap dan kekal. Tuntasnya merdeka sekali tidak bermaksud akan kekal merdeka selamanya. Sebaliknya, kita perlu sentiasa berusaha untuk mempertahankannya. Jadi berpegang eratlah kepada tali silaturahim antara kaum yang ada. Sekian, terima kasih.